Kalau ditakdirkan kita mati, itu memang sudah ajal. Bukan sebab sakit kita sudah lawan habis-habisan. Itulah kata-kata penguat semangat seorang pesakit kanser limfoma non-Hodgkin, Anita Abu Hanifah. Saudara, beramai daripada kita sebenarnya yang apabila ditimpa suatu penyakit sama ada kanser ataupun lain-lain penyakit yang digeruni, yang boleh membawa maut, boleh tabah, boleh cekal dan berfikiran positif sebenarnya. Ya. Mungkin ada benarnya juga pepatah yang mengatakan berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sehingga kita ditimpa suatu penyakit, barulah kita dapat merasai sendiri penderitaannya. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Puan Anita Abu Hanifah untuk sama-sama berkongsi pengalaman pahit manis, suka duka, pahit getir, terpaksa melawan penyakit kanser. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dulu paparan yang disediakan tentang apa itu kanser sebenarnya. Saksikan. Kanser, suatu penyakit yang amat digeruni, ia populasi sel yang membahagi di luar proses kawalan normal dan merebak seolah-olah tanpa sekatan. Hingga kini, terdapat lebih kurang 200 jenis kanser yang telah dikenal pasti pada manusia. Antaranya, kanser payudara, serviks, rahim, paru-paru, otak dan banyak lagi. Kini, insiden kanser semakin meningkat dan adalah penyebab kedua utama kematian di Malaysia. Kanser boleh menyerang sesiapa saja tanpa mengira bangsa, agama atau status. Kanser boleh bermula dengan hanya satu sel yang mengalami pemisungan daripada sel asal antara jutaan sel yang terdapat dalam tubuh dan boleh menimbulkan fenomena tumor benigna atau malignan bergantung pada cara penyebarannya. Tumor benigna wujud dalam bentuk nodus berkapsul yang tidak tersebar, manakala maligna pula biasanya menular ke bahagian lain. Dianggarkan 40,000 kes kanser baru didaftarkan setiap tahun. Namun begitu, masih ada harapan kerana sebanyak 30 hingga 50% kes kanser boleh dielakkan dengan gaya hidup sihat, pemeriksaan awal dan mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Sememangnya pencegahan awal adalah lebih baik daripada mendapatkan rawatan, jadi disyorkan kita mengelak daripada faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanser seperti merokok, diet penuh lemak, kekurangan serat, terlalu banyak tekanan, berat badan berlebihan dan pendedahan kepada cahaya matahari. Diet yang penuh dengan daging merah berlemak, daging yang telah diproses, makanan bergoreng, alkohol dan gula juga boleh meningkatkan risiko mendapat kanser. American National Cancer Institute melaporkan sebanyak 35% kanser mempunyai kaitan dengan aspek pemakanan. Ia meningkat sebanyak 80% sekiranya ditambah faktor merokok dan kurang bersenam. Oleh kerana diet memainkan peranan dalam gaya hidup seharian, kita harus mengamalkan diet yang seimbang untuk mengurangkan risiko terkena kanser. Antara semua kanser yang wujud, tahukah anda, kanser payudara merupakan pembunuh nombor 1 bagi golongan wanita di Malaysia, manakala kanser serviks merupakan pembunuh kedua utama. Kematian akibat kanser payudara mempunyai julat purata 95 bagi setiap 100,000 di negara maju dan 20 bagi setiap 100,000 di negara membangun. Variasi ini dikatakan berpunca daripada perbezaan bangsa, saiz badan, diet, sifat revolusi reproduktif seperti umur haid bermula, bilangan anak, umur melahirkan anak pertama dan umur putus haid. Institut Kanser Kebangsaan menganggarkan bahawa menjelang umur 50 tahun, satu daripada setiap 50 wanita akan menghidap kanser payudara dan menjelang umur 80 tahun, bilangan ini meningkat kepada satu daripada setiap 10 orang. Antara rawatan kanser adalah surgery, terapi radiasi, kemoterapi dan terapi biologikal. Pakar mungkin menggunakan satu atau lebih rawatan tersebut dan ia bergantung pada tahap kanser pesakit itu. Walaupun terdapat pelbagai kaedah rawatan bagi kanser, namun seelok-eloknya kita mengetahui teknik-teknik pencegahan awal. Antaranya melakukan kaedah pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Yang penting itu kesederaan. Kalau apa-apa tanda-tanda yang you tidak ada dulu, don't do your own self-explanation. Okay, kalau ada macam biji dekat itu leher, jangan cakap, oh ini sebab itu, ini sebab itu. You pergi jumpa doktor, doktor akan bagi tahu ini ada kuman biasa atau ada penyakit lain. Dapat rawatan dengan sempurna. Remember, cancer bukan for death sentence.
Ada ramai pesakit stage 1 cancer, tahap 1 cancer, you are curable. Ini saya boleh apply dengan confidence to almost all cancers. Stage 1 cancer is curable, boleh sembuh, boleh hidup dengan biasa. So jangan dia boleh hidup dengan biasa dengan rawatan yang kita ada sekarang. Seperti kata doktor, masih ada harapan untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Paling penting adalah berjumpa dengan doktor secepat mungkin untuk mendapatkan nasihat dan rawatan yang sewajarnya. Anita dipindahkan ke ward lain untuk menjalani kemoterapi. Waktu itu bermulalah episod baru dalam hidupnya sebagai pesakit kanser. Suatu ujian yang maha hebat dan ditakuti oleh manusia. Bersama saya, Anita Abu Hanifah. Mungkin kalau dapat diimbas semula 4 tahun lalu di saat doktor memberitahu bahawa Anita menghidapi kanser apa agaknya yang bermain di fikiran Anita waktu itu? Pada waktu itu saya merasakan saya dah berada di penghujung kehidupan lah kan. Saya dan pada waktu itu saya sedang mengandung 8 bulan anak kedua, dan usia perkahwinan saya pun baru masuk 2 tahun. Jadi tentulah saya rasa banyak lagi perkara yang saya nak buat, nak lakukan dalam hidup ni selain daripada kalau kata ditakdirkan saya mati pada usia 28 tahun. Memang 28 tahun pada waktu itu ketika itu 28 tahun. Memanglah saya rasa sangat sedih kan. Pada waktu itu berduka cita, dan memang pada minggu-minggu pertama tu orang kata berendam air mata lah kan. Mengenang nasib tu lah. Sempat ke saya tengok anak ni kan, ataupun sempat ke anak saya ni kenal dengan ibu dia. Itulah perkara pertama yang bermain di fikiran saya, sehinggalah orang kata saya dapat kumpul balik kekuatan kan. Kuatkan balik semangat, berjuang nak lawan juga penyakit ni kan. Apa kata doktor masa tu ketika Anita disahkan mengidap kanser tu? Ketika itu doktor memang menasihatkan saya segera melahirkan baby untuk menjalani. Waktu tahu itu kandungan berapa 8 bulan ketika itu. Doktor memang nasihatkan segera dilakukanlah kemoterapi itu, dapat dijalankan dengan segera, dan kena cepat-cepatlah lahirkan baby kan. Dan saya masa tu takut-takut lagi sebenarnya untuk ke hospital, untuk orang kata yalah, kita tak dapat nak bayangkan rawatan yang kita kena terima, dan waktu yang sama kita sedang mengandung kan. Macam-macam lah kita fikir kan. Saya kira saat yang paling getir sekali bagi Anita ketika itu adalah apabila mengetahui saat ialah usia kandungan pada ketika itu 8 bulan. Sebulan sebelum Anita melahirkan itu adalah saat yang mungkin paling getir pada ketika itu. Macam-macam bermain di fikiran Anita. Apa agaknya persoalan yang paling yang kata yang menghantui fikiran Anita ketika itu? Masa tu saya fikir memang saya dengan orang kata kanser tu yang semakin membesar kan, berdenyut-denyut, orang kata kesakitannya mula terasa. Memang saya fikir saya akan matilah. Saya kata macam itulah. Tapi sambil tu kami berusaha jugalah membuat kata rawatan secara tradisional kan. Dalam tempoh sebulan tu kami usahalah jumpa orang kata yalah rawatan secara kampung lah, sebelum pergi ke hospital kan. Dan akhirnya keadaan saya dah semakin kritikal orang kata waktu tu, dan kandungan pun dah hampir 9 bulan lah. Barulah kami ke hospital kan. Saya dah bengkak tu dah naik ke bahagian leher dan kanser tak salah saya ada pelbagai tahap ya ketika itu. Apa tahap Anita sebenarnya masa tu? Masa tu doktor baru sahkan saya kanser, dan setelah saya pergi ke hospital tu barulah doktor jelaskan yang kanser saya sudah berada pada stage 4 lah, tahap yang keempat. Stage 4 ya sebenarnya pada tahap yang keempat, dan dia telah agak kritikal sebenarnya. Macam itulah, dan dia dah pergi ke paru-paru lah. Dah pergi ke paru-paru. Jadi ialah terpaksa berjuang dengan untuk melahirkan anak lagi, dengan menjalani kehidupan lagi pada masa itu. Apa yang mungkin pengalaman yang orang kata tak dapat dilupakan oleh Anita ketika itu? Saya pun kalau ingat balik lah, saya masa tu dah orang kata dah
dia dah kena paru-paru kan. Saya dah sesak nafas kan. Dah pakai oksigen. Memang saya rasa macam masa tu dah berserah lah. Saya ikut je lah apa nasihat doktor kan. Saya macam atau usaha doktor lah untuk menyelamatkan saya pada waktu itu. Dan saya terpaksa melahirkan bayi secara pembedahan kerana saya dah sesak nafas, bayi pun dah hampir lemas kan. Dan selepas tu barulah saya rasa bila baby tu dah keluar kita rasa lega lah kan. Sekurang-kurangnya anak kita dah selamat. Sekarang ni perjuangan untuk saya pula lah kan. Fasa yang kedua pula lah untuk diri saya. Untuk anak untuk doktor sahkan sihat, alhamdulillah tak ada apa. Saya rasa itu satu keajaiban juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya Anita dah berpeluang untuk melahirkan anak dan sebagainya. Dan kalau diikutkan kata doktor, mungkin masa tu agak tipis harapan dan sebagainya untuk melahirkan. Doktor tak beri harapan yang tinggi lah kepada kami kan. Macam, yalah kata mungkin 50-50 kan. Dia kata kuatkan semangat macam tu lah. Baik, mungkin yang menjadi penguat semangat kepada Anita ketika itu sokongan daripada rakan-rakan, keluarga, terutamanya oleh suami sendiri. Saya bersyukur dan bertuah serta berterima kasihlah kepada suami kan, kaum keluarga, ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan semua yang kata sama-sama kan, sama-sama bersama-sama saya lah. Suatu orang kata saya melalui saat-saat yang sukar tu kan. Memang kawan-kawan tak putus-putus datang kan, datang menziarahi saya di hospital. Masing-masing berilah sumbangan kan, dari segi duit, wang ringgit semua. Suami memang sentiasa ada di sisi. Ibu mertua jaga anak saya yang baru lahir kan. Jadi masing-masing memberikan saya, kata kekuatan lah. Itulah sumber kekuatan saya kan. Mungkin kalau kata pengorbanan oleh kawan-kawan, rakan-rakan, keluarga dan sebagainya, terutamanya suami, mungkin itulah yang terpahat di ingatan Anita sendiri ya. Baik, apa kata kita saksikan ya apa yang dikatakan oleh kata-kata penguat semangat daripada suami Anita sendiri. Saksikan. Abang macam mana pengalaman tu? Pengalaman mula-mula ketika saya dapat tahu yang bahawa isteri saya kena ataupun menghidapi sakit kanser limfoma ni, saya ketika itu rasa tumpang bersedih lah. Sedih kerana melihat isteri mengidap satu sakit yang agak berbahaya, tapi saya tak ada pengalaman ketika itu. Jadi bila kita lihat dia menangis kesedihan, saya tak dapatlah menunjukkan depan dia kan. Jadi kita kena tabah lah. Kita kena tunjuk, memberi sokongan, tunjuk dia supaya perkara ni macam dah jadi satu ketentuan bagi kita. Jadi semasa kemo berjalan di Hospital Kuala Lumpur ketika itu tahun 2003, sepanjang tahun tu saya berulang lah. Saya pun dah bertukar di Kuala Lumpur ketika itu, bertugas di Kuala Lumpur, satu audit firm. Jadi saya boleh dikatakan hari-hari saya berada di sisi beliau lah. Kan, maksudnya hampir pagi saya melawat sebelum pergi kerja, dan petang lepas bekerja. Itulah dia ketabahan dan juga pengorbanan seorang suami yang menjaga isteri. Mungkin itulah yang akan diingat oleh Anita sampai bila-bila. Mungkin dapat diceritakan sedikit waktu Anita terpaksa menjalani kemoterapi ya. Suami ketika itu terpaksa berang-alik menjaga anak dan sebagainya. Memanglah saya rasa dia pun sebenarnya penguat semangat saya lah kan. Kalau kata dia pun sedih sama saya, tentulah kami tak berjaya melalui saat-saat sukar ini. Jadi saya rasa bertuah lah sebenarnya mempunyai suami yang sangat memberi perhatian dan memberi sokongan kepada saya kan. Anak pada waktu itu memang baru setahun lebih yang sulung tu, dia memang tak memahami lagi lah orang kata kan. Dia cuma tahu yang saya sedang sakit. Dia perlu tinggal di rumah orang lain kan. Waktu saya menjalani rawatan. Jadi keadaan masa tu memang orang kata ialah dengan terpaksa melalui tekanan emosi ya, macam mana nak menstabilkan fikiran balik. Bagaimana dengan ialah nak
nak stabilkan balik emosi tu dengan kedudukan keuangan dan sebagainya? Ada masalah ke masa tu? Sebenarnya sewaktu saya menjalani rawatan tu, saya rasa bila kita rasa kita susah kan, saya rasa memang waktu tu tertekan apa semua kan. Yalah, dengan faktor keuangan, faktor yalah suami anak semua bertabur kan. Saya rasa bila kita duduk di hospital tu sama-sama dengan orang kata orang yang senasib dengan kita, bahkan ada yang lebih teruk lagi nasibnya. Saya rasa sebenarnya saya lebih bertuah lah mempunyai suami, keluarga yang beri sokongan. Sebab ada di antara mereka yang tak mendapat sokongan suami kan, tak dapat sokongan daripada keluarga. Jadi saya rasa bersyukurlah sebenarnya masih ada lagi yang lebih orang kata lebih teruklah keadaannya daripada saya. Apa yang paling menyayat hati Anita ketika itu terpaksa melalui kemoterapi? Mungkin tak dapat nak menjaga sendiri anak yang ketika itu masih bayi lagi kan? Memanglah saya rasa orang kata waktu tu memanglah kan, kata perasaan seorang ibu lah kan, nak bersama-sama dengan anak dia. Tambahan pula di ward kemoterapi kita tak boleh anak tak dibenarkan masuk lah kan. Tak dibenarkan langsung? Tak dibenarkan masuk sebab takut infection apa semua kan. Jadi memang terpaksa berpisah dengan anak. Tapi waktu saya tak menjalani kemoterapi, saya memang balik ke kampung lah. Tengok anak di kampung kan. Supaya orang kata hilanglah rindu tu kan apa semua. Dapat luangkan masa bersama anak. Berapa kali sebenarnya dalam sebulan tu perlu menjalani rawatan kemoterapi? Sebulan sekali lah. Ikut tarikhnya sebulan sekali, dan saya berada di hospital lebih kurang seminggu lah untuk tempoh sebulan tu. Seminggu waktu kemoterapi lah. Dan kalau di tengah-tengah tu ada demam ke ada apa-apa, masuk lagi lah. Jadi macam tu lah ulang-alik ke hospital kan. Mungkin hanya pesakit kanser saja yang memahami betapa dahsyatnya terpaksa melalui kemoterapi. Macam kami semua hanya pernah mendengar je. Mungkin Anita boleh ceritakan pengalaman sebenarnya betapa sakit tak menjalani kemoterapi? Untuk saya lah, pengalaman bagi saya, saya rasa ialah tak selesa lah kan dengan kemoterapi. Badan jadi lemah, dan saya yang teruk sekali pecah mulut lah. Saya tak ada pula mengalami macam muntah-muntah kan setengah orang. Ada yang teruk muntah kan, saya pecah mulut. And then badan rasa tak selesa lah. Sebenarnya memang kata semua tak kena lah kan. Nak makan tak boleh kan, macam tu lah. Jadi saya kepada yang sedang menjalani rawatan kemoterapi, orang kata kuatkan semangat kan. Makan jugalah walaupun rasa tak selera kan. Sebab niat kita nak baik kan. Untuk anak-anak, untuk keluarga kan. Dan masa tu, ialah tu dari segi sakit dalaman dan sebagainya. Keadaan fizikal kita sendiri pun berubah ya, seperti keguguran rambut dan sebagainya. Mungkin rambut gugur, ialah. Hilang berat badan kan. Memanglah. Ada tak masa tu rasa yalah sedih sebagai seorang wanita kan? Tak ada, tiba-tiba tak ada rambut. Yalah, memanglah ada, semua adalah perasaan tu kan. Tapi yang kata yalah, suami kata tak apa, nak baik kan, nanti elok balik. Macam tu lah orang kata. Semua tu yang kata sementara sajalah kan. Nanti okey baliklah semuanya. Sekarang ni apa yang kita perlu buat, kuatkan semangat, makan, nak tengok anak membesar kan. Itulah yang selalu suami pesan kan. Jadi orang kata tak sedarlah lepas satu kemo dah hampir ke penghujung tahun habis kemo yang ke-8 kan. Berjayalah saya melaluinya kan. 8 kali. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun 2003. Jadi mungkin ialah senang untuk kita katakan untuk kuatkan semangat dan sebagainya, tapi Anita sendiri yang terpaksa melaluinya, bagaimana mengumpul kekuatan itu? Apa yang ataupun siapa yang memberikan, yang mendorong, memberi semangat kepada Anita untuk ialah melawan, menghadapi, berfikiran positif? Tak semua orang boleh melakukan semikian. Ada yang bila terkena penyakit jadi negatif, jadi down dan sebagainya. Itulah macam saya katakan tadi, saya bertuahlah dikelilingi oleh kaum keluarga yang kata very supportive kan. Jadi saya rasa macam untuk kami yang dah sakit ni, memang kata semangat tu dah hilang lah kan. Jadi dengan orang kata tengok orang-orang di sekeliling kita memberi perhatian, memberi sokongan, menunjukkan kasih sayang, ambil berat. Jadi kita pun rasa memang kita ni masih dihargai, disayangi kan. Jadi kenapa kita nak
orang kata putus asa kan. Jadi dari situlah sebenarnya saya kumpul kekuatan kan. Saya kata ramai lagi orang yang sayang saya, yang perlukan saya. Jadi saya pun rasa macam aku kena lawan lah kan. Aku kena kuat semangat lah. Kata tak boleh lah sedih-sedih macam ni. Orang kat keliling semua bagi harapan kita akan sembuh. Kenapa kita sendiri yang kata rasa kita tak ada harapan kan. Adik Anita ni pernah macam bermain tak di ruang lega fikiran, kesal tak dengan apa yang berlaku pada usia semuda ini? Pernah tak macam menyangka kejadian ini akan menimpa Anita satu hari nanti mungkin? Memanglah tak menjangka sekali kan. Orang kata siapa yang nak kan orang kata diserang penyakit maut ni kan. Waktu tu memanglah saya rasa macam kalau kita sakit darah tinggi ke, kencing manis ke, saya kata still kita boleh kontrol kan melalui pemakanan apa semua. Tapi bila kata sakit kanser ni yang melibatkan sel-sel dalam badan yang kita tak tahu kan, kita tak boleh kawal. Saya kata apalah daya usaha kita kan, selain daripada orang kata ikhtiar macam tu dan berdoa lah katakan. Mudah-mudahan ada orang kata ada harapan lah untuk sembuh kan. Jadi tak pernah berputus harap? Tak pernah berputus harap. Baik, itulah dia rahsia ketabahan Anita. Baik, kita akan bersama lagi selepas ini. Kita berhenti rehat seketika selepas ini. Berlaku pada ketika itu anak saya pada waktu itu baru berusia setahun setengah, hampir 2 tahun lah kan. Dan dia tahulah saya sedang orang kata mengalami kesakitan kan. Saya masuk hospital tak dapat bersama dengan dia. Dia memang tahulah. Dan waktu saya balik daripada hospital, dia tolong saya lah. Kalau ada kesan-kesan apa kapas ke, ambil darah ke, dia lah yang tolong kan apa semua. Lepas tu dia sambil tu dia tahu kita sakit dan dia cakap dia sayang saya lah kan, dia sayang saya dan dia doakan saya panjang umur lah. Dia kata pada usia sekecil tu sudah boleh memahami. Ya. Dia tahu lah kita sakit kan, dia nampak lah kita tak ada rambut apa semua kan. Memang dia tahu lah kita sedang berjuang melawan kesakitan kan. Walaupun dia kecil sebenarnya saya rasa memang dia faham lah pada waktu itu kan. Pada ketika itu terfikir tak oleh Anita bagaimana agaknya keadaan, situasi, kehidupan yang terpaksa dilalui oleh anak-anak dan juga suami sekiranya yalah Puan Anita tidak berjaya lah kata orang dalam mengharungi ujian ini. Yalah, saya kata paling sedih untuk anak lah kan. Pada usia itu memang mereka sangat memerlukan kata kasih sayang seorang ibu kan. Tapi dengan bayi yang baru lahir lagi kalau ditakdirkan saya tak ada pun, saya yakin ayah dia, keluarga saya dia dah dapat mengambil alih tempat saya lah kan. Dan Anita sendiri masa tu bekerja lagi ke macam mana? Tak, masa ketika sudah tidak bekerja? Tidak bekerja lah. Tapi ada sokongan daripada mungkin rakan-rakan, guru ketika itu rakan-rakan sekerja yang kata tak putus-putus berhubung dengan saya lah kan. Bertanya khabar, yang sempat menziarah-ziarah kan. Masih yang kata itulah sokongan-sokongan yang saya terima kan. Mungkin jugalah kata berkat doa ibu bapa, doa kawan-kawan, doa guru-guru semua kata yang membolehkan saya masih lagi di sini kan. Jadi 4 tahun sudah berlalu dan sekarang ni bagaimana keadaan Anita sebenarnya? Apa yang dikatakan oleh doktor tentang tahap ataupun situasi sakit Anita sekarang ni? Saya masih lagi membuat rawatan susulan 3 bulan sekali di HKL. Di klinik hematologi kan. Apa yang doktor jelaskan pada saya, keadaan penyakit saya sekarang berada dalam kata keadaan yang terkawal. Ya, terkawal. Bukan tapi sembuh satu-satu sudah. Doktor tak gunakan istilah tu lah kan. Dia kata terkawal lah. Sebabnya masih ada risiko untuk berpeluang untuk dijangkiti serangan kali kedua kan. Jadi saya pun berharap lah, dan sambil tu masih lagi berikhtiar sekarang kan supaya tak ada lagi lah serangan kali kedua kan. Apa lagi yang mungkin bagaimana keadaan ataupun penyakit kanser itu mengubah kehidupan Anita selepas ini? Mungkin Anita yang dulu berbanding sebelum Anita diserang kanser dan selepas diserang kanser, apa yang berubah dalam kehidupannya? Dulu yalah ya. Mungkin kata perhubungan keluarga ataupun kasih sayang tu lebih lagi lah kan. Saya pun lebih menghargai orang kata
Yalah, dulu orang kata kita seperti diberi peluang kali kedua kan untuk menjalani kehidupan kan. Jadi saya lebih orang kata yalah nak jaga sendiri anak-anak saya kan, nak tengok anak-anak saya membesar kan. Macam itulah saya rasa naklah ikatan keluarga lebih kata lebih kukuh kan. Yalah, macam saya sendiri pun ada 3 orang anak dan yalah, kita tak tahu bila masanya penyakit-penyakit sebegini akan menimpa kita ya. Kita balik, kita tengok wajah anak-anak kita dan sebagainya. Macam itulah yang mungkin terpaksa dilalui oleh Anita sendiri ya, balik tengok muka anak-anak. Tapi lepas tu kita tak tahu sampai bila. Mungkin ada apa yang membuatkan Anita mungkin sedih lah, memikirkan mungkin masa depan yang macam mana tak tahu lagi. Buat masa ni saya rasa buat masa inilah saya bersyukurlah diberi peluang membesarkan anak-anak kan. Memanglah tak tahu macam mana esok lusa kan. Tapi itulah ikhtiar kita, doa kita selagi orang kata selagi bernyawa, selagi bernafas ni kita masih berikhtiarlah supaya orang kata yalah, tak nak lagi lah kalau boleh diuji begitu kalau kan. Kita berdoalah supaya sembuh. Kalau boleh sembuh 100% lah. Sekarang ni apa lagi bentuk perubatan yang terpaksa dilalui oleh Anita selain daripada yang yalah pemeriksaan dan sebagainya? Mungkin ada mencuba rawatan-rawatan lain? Saya adalah mengambil ubat alternatif lah kan. Saya makan homeopati, kalau boleh saya sebutkan di sini. Ada juga vitamin lah untuk kata pertahanan badan lah, antioksidan kan. Untuk kata supaya badan kita kuat lah, supaya daripada serangan-serangan. Mungkin dari segi diet ke apakah ada tak macam berubah tak? Macam lebih jaga pemakanan dan sebagainya. Itu pun termasuk sekali lah, katakan lebih aware lah tentang pemakanan kan. Masak sendirilah. Masak sendirilah semua, tak berani makan kat luar dah. Kurang lah makan di luar. Mungkinlah ya, apa yang boleh kita katakan ialah setiap kejadian ada hikmah dia kan. Mungkin bagi diri Anita sendiri ada tak macam menganggap kejadian ni apakah hikmah di sebalik kejadian? Ialah sebenarnya ialah hikmahnya macam itulah, saya dapat orang kata menghargailah nikmat kesihatan kan. Bila di hospital tu ramai lagi yang lebih teruk pada kita kan. Jadi kita rasa kita ni masih lagi orang kata diuji sebenarnya sedikit lah berbanding dengan orang-orang yang lebih teruk daripada kita. Dan saya rasa ialah ikatan macam kekeluargaan. Kawan-kawan yang masa berada di hospital tu, bagaimana keadaan mereka masa tu? Ada yang masih lagi berhubung kan dengan saya. Ada juga yang dah orang kata kembali ke rahmatullah kan di pertengahan kemo tu. Jadinya yang masih ada tu kami masih orang kata berhubung dan bertukar-tukar maklumat kan. Kebanyakannya dah sihat lah dan meneruskan kerjaya masing-masing, sama belajar lah. Berjaya lah melawan sebenarnya. Ramai lagi lah di luar sana yang cekal, saya rasa yang tabah, yang kuat semangat kan. Tak semudah yang yalah yang diperkatakan, tapi bila kita dah kena sendiri mungkin itu yang memang orang kata terpaksa menghadapinya. Jadi mungkin Anita ni setiap kali solat apa agaknya doa ataupun harapan? Doa dan harapan itulah minta dikurniakan kesihatan yang baik kan. Tidak lagi diserang penyakit ni kan. Dan orang kata nak tengok anak-anak membesar lah. Semuanya sihat, orang kata tak adalah orang kata mereka sebenarnya berisiko lah sebab orang kata ibu dia dah ada kata penyakit kanser kan. Jadi seboleh-bolehnya saya kawal lah anak-anak saya kan. Kata sekarang ni banyak benda-benda yang unsur-unsur makanan yang tercemar kan, yang tak bagus untuk kesihatan. Anita sebenarnya dikurniakan seorang lagi anak ya? Ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa kata doktor sebenarnya selepas Anita disahkan mengidap kanser tu? Mungkin dia kata tadi mungkin Anita akan mandul, tapi berjaya melahirkan anak sebenarnya. Itulah kuasa Tuhan ya. Kalau menurut kata doktor begitulah, selepas kemo yang ke-7 dan ke-8 tu kesannya adalah kepada buah pinggang dan juga kepada sistem reproduktif kan. Saya mungkin tak berupaya melahirkan anak lagi. Tapi walau bagaimanapun dia kata saya dah ada 2 orang anak, lelaki dan perempuan kan. Tapi nampaknya kata-kata doktor tu kata meleset lah kan. 10 bulan selepas saya kemo tu tiba-tiba saya disahkan hamil. Jadi doktor pun terkejut lah juga kan.
Dan sewaktu mengandung yang ketiga tu memang saya dia kata dipantau lah daripada pakar ONG KL lah kan, hospital KL, supaya orang kata dia nak tengok lah, takut baby tu ada kesan sampingan daripada kemoterapi. Dan kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan, baby saya orang kata Sihat. Dan sekarang ni berumur 10 bulan ya? 11 bulan lah. 11 bulan sekarang ni. Baik. Jadi mungkin kata-kata Anita, apa yang ada dalam hati Anita sekarang mungkin ingin dikongsi bersama dengan kawan-kawan ataupun wanita di luar sana, mungkin senasib ataupun yalah orang kata risiko penyakit kanser ni siapa-siapa pun boleh menghidapinya, tak kira usia ya. Untuk wanita di luar sana, kepada yang kata dah disahkan kata kanser ataupun yang sedang menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi, kuatkanlah semangat kan. Kata ramai orang yang sayangkan kita sebenarnya, jadi kita yang kena sayang diri kita dulu, dengan kata kuatkan semangat, tambahkan hatilah, supaya orang kata sel-sel kanser tu kalah lah dengan orang kata semangat yang kita ada tu. Dan kepada wanita-wanita yang kata masih sihat ya, yang kata masih sihat, ceria, boleh bekerja ni, kata janganlah kata kita tak mudah. Janganlah ambil mudah. Kata kalau ada kelainan pada badan kita, cepat-cepatlah kata jumpa doktor ataupun dapatkan pemeriksaan. Ataupun kita sendiri yang sebenarnya mengambil inisiatif untuk menjalani pemeriksaan itu setiap tahun. Jangan takutlah katakan ke hospital macam saya dulu. Kan. Itulah semangat yang perlu ada sebenarnya, ialah kata orang ketentuan ajal maut itu di tangan Tuhan, tapi ketentuan bagaimana kita menjalani kehidupan itu sebenarnya adalah di tangan kita sendiri, dan itulah yang dilakukan oleh Anita Abu Hanifah, dan mungkin ada iktibar yang boleh kita ambil bersama hasil daripada pengalaman Anita. Baik, kepada wanita di luar sana mungkin jangan takut untuk berkongsi pengalaman, mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi kita sebenarnya ada satu bingkisan disediakan untuk anda oleh wartawan Nirmala. Jadi apa kita saksikan Forum Pendidikan Kanser Payudara, saksikan. Memahami kepentingan kesedaran tentang kanser payudara, Persatuan Kanser Network Selangor dan Wilayah Persekutuan, Persatuan Penterjemah Malaysia dan Universiti Putra Malaysia menganjurkan National Summit on Breast Cancer Education 2006. Persidangan yang pertama kali diadakan ini dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, dan ia bertujuan memberi pendidikan serta kesedaran tentang bahaya kanser payudara yang kini menjadi punca utama kematian di kalangan wanita Malaysia. Lebih membimbangkan, ramai wanita yang masih muda usianya turut tidak terhindar daripada menerima serangan kanser ini. Tema penganjurannya, Voices of the Stakeholders atau Suara Pemegang Amanah, amat bertepatan kerana setiap ahli masyarakat mempunyai hubungan dengan kanser payudara, tak kiralah yang menghidapnya atau mereka yang berdekatan dengannya seperti keluarga, rakan atau jiran. Apa yang perlu adalah sokongan komited antara satu sama lain. Hakikatnya, pencegahan, pengesanan awal dan rawatan penyakit kanser payudara amat penting untuk menangani penyakit berbahaya ini dan memberi